أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada malam ni, pada malam Jumaat, yang mana seperti biasa pada malam Jumaat kita akan sambung lagi pengajian kitab Pelita Penuntut, terjemahan daripada kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Muhammad Azharun Nuji rahimahullah ta'ala, yang mana insyaAllah seperti biasa kita akan sambung malam ni. Alhamdulillah, pembahasan kita pada mukadimah kitab lagi, daripada awal kitab lagi. Baik, ala kulli hal, kitab kita ni sebenarnya baru bermula lagi, baru di dalam peringkat permulaan, lebih kurang baru 2 kali baca, jadi kitab ni untuk long distance lah. Kitab kita ni panjang pembahasan dia. Mungkin kita rasa kalau seminggu sekali tu, sebulan 4 kali tu, mungkin dalam setahun jugalah kalau nak habis kitab ni, insyaAllah. Baik, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Ta'ala beri pada kita kesempatan dan juga peluang pada malam ni
dapat kita bersama-sama berhimpun di dalam satu majlis ilmu. InsyaAllah kita akan mulakan pengajian kita. Muka surat 4 kalau pada kitab Jawi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muka surat 4 baris yang ke-12 daripada atas. Muka surat 4 baris yang ke-12 daripada atas. Baik, kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Dan bermula kemuliaan ilmu itu. Jadi kita dah masuk dah bab seterusnya, iaitu kemuliaan ilmu. Kita masuk kemuliaan ilmu. Baru ni kita dah bahas iaitu tentang kepentingan ilmu dan juga kefahaman dan juga kelebihan ilmu. Kita dah cerita di antaranya perkara yang kita boleh ambil istifadah daripada perkara sebelum ni, iaitu di antaranya iaitu tiap-tiap perkara yang mewajibkan kita melakukan sesuatu tu, wajib juga kita belajar. Sebagai contoh, kita nak semayang, maka semayang tu benda yang maqasid. Bila maqasid tu wajib kita semayang, maka juga perantaraannya pun wajib juga kita mengetahuinya, iaitu ambil uduk sebagai contoh, menghilangkan najis. Maka itu perantaraan tu nak pergi pada maqasid, maka wajib kita belajar. Jadi apa-apa perkara maqasid yang kita wajib kita nak buat, maka perantaraannya wajib kita mengetahui. Sebagai contoh, kita nak pergi haji. Kalau orang tu nak pergi haji, bukan terus pergi haji je. Wajib dia belajar tentang bab haji. Wajib. Dia nak pergi umrah. Bukan boleh terus pergi umrah, ada duit terus pergi umrah, tak. Wajib dia belajar perantaranya, iaitu belajar tentang rukun-rukun umrah dan sebagainya lah. Itu contoh. Baik. Kemudian, ini kita nak cerita pula tentang kemuliaan ilmu. Untung kita, orang belajar ilmu ni untung. Untung besar kita. Lebih-lebih lagi kita belajar. InsyaAllah nanti akan datang saya nak sebut satu hadis tentang kelebihan ilmu. Ada satu hadis dalam kitab hadis Usfuriyah. Hadis 40 Usfuriyah. Dalam tu dia ada sebut tentang hadis yang keempat, tak silap saya. Dia ada cerita tentang kelebihan ilmu. Maqasid tu dengan mana tujuan ilmu. Tujuan. Jadi tujuan semayang. Jadi tujuan kita nak semayang. Tapi perantaraannya, wasilahnya tu wajib juga kita belajar. Baik. Kemudian kita nak tengok cerita pula apa dia kemuliaan ilmu. Dan bermula kemuliaan ilmu itu, tiada tersembunyi ia kemuliaan ilmu, tak tersembunyi itu atas seorang jua pun. Tak tersembunyi. Seorang jua pun, seorang pun tak ada tersembunyi. Semua nampak. Sebab apa? Jadi kemuliaan ilmu ni semua orang nampak dah, zuhir. Tak tersembunyi pada seorang pun. Kita kata ustaz, orang ni jahil, dia tak belajar. Dia mesti tahu juga kemuliaan ilmu. Dia mesti tahu kata kemuliaan ilmu tu apa. Mesti dia tahu. Tiap-tiap orang kita mesti nampak kelebihan ilmu. Mesti dia nampak. Seorang pun tak tersembunyi. Tak tersembunyi pada seorang pun kelebihan ilmu tu. Sebab apa kata begitu? Ilat. Sebab apa kata tak tersembunyi? Kerana ialah ilmu itu ditentukan dengan sifat manusia sahaja. Tidak lainnya lain daripada manusia. Bila sebut ilmu tu tertentu dengan sifat manusia. Macam mana?
Tengok kita. Kita nak makan pun ada ilmu. Kita nak berkeluarga pun kena ada ilmu. Kita nak belajar pun kena ada ilmu juga. Cara nak belajar tu. Ilmu macam mana? Contoh kita tengok. Kita nak belajar kitab. Nak belajar kitab. Contoh kitab Menuntut Musalli. Kita ambil contoh. Kita nak belajar Menuntut Musalli tu, mesti tahu juga siapa nak mengajar. Kena ada ilmu juga. Mesti kena tahu. Siapa tahu yang boleh mengajar, ada orang mengajar kitab Musalli, aku nak belajar. Kena ada ilmu juga. Kena tahu juga siapa dia. Mesti ada orang bagi tahu kepada kita. Kita nak cari tak boleh dah. Mesti ada dapat info, maklumat tu. Information tu. Sebab ilmu tu maklum di sisi manusia. Nak makan ada ilmu. Nak masak kena ada ilmu. Nak berumah tangga kena ada ilmu. Nak mencari rezeki kena ada ilmu. Semua ada ilmu. Semua kena ada ilmu. Orang nak kayu biskal pun kena ada ilmu. Kalau budak macam ni nak belajar biskal, dia kayu. Kayu pun kena belajar ilmu. Orang nak berlari pun ada ilmu. Silap kalau berlari tak kena, gelecoh pula kaki dia. Macam-macam. Semua kena ada ilmu. Maklum di sisi manusia tu kena. Tidak selain daripada manusia. Apa binatang? Tak ada ilmu tak apa. Habis itu tengok. Ni kemuliaan ilmu. Ni kemuliaan ilmu. Kerana ialah ilmu tadi itu ditentukan dengan sifat manusia sahaja. Ilmu tu tertentu dengan sifat manusia sahaja. Tiada yang lainnya. Sebab apa kata begitu? Sebab apa ditentukan dengan sifat manusia sahaja? Dipanggil kalau bahasa Arab dengan illatul li'illatin ma'al ma'lul. Ilat bagi ilat serta maklul dia. Itu dia. Sebab apa? Kerana bahawasanya sekalian sifat-sifat yang lain daripada ilmu itu bersekutu padanya oleh manusia dan sekalian binatang-binatang. Nampak tak? Selain daripada ilmu, semuanya berkongsi. Perkara yang lain tu semua berkongsi dengan manusia. Binatang-binatang. Apa dia? Nafsu. Nafsu, nampak tak? Nafsu, binatang pun ada nafsu, kita pun ada nafsu. Ilmu tak ada. Orang binatang tak ada ilmu. Nampak lagi. Ada pun benda perkara lain semua bersekutu dengan manusia. Selain daripada ilmu. Ilmu hanya tertentu kepada manusia sahaja. Allah Akbar, besar berkat ilmu ni. Baik, tengok. Macam mana yang dia katakan bersekutu padanya oleh manusia dan sekalian binatang seperti berani. Berani. Berani, tengok. Sifat berani, ada. Dan gagah. Kuatlah. Tengok kata singa pun gagah juga. Dan murah dan kasih. Sifat pemurah. Jadi sifat murah ni, ini sifat yang kasih lah. Sifat yang kalau orang tani panggil boroh. Pemurah. Kasihan. Tengok binatang ada sifat kasihan dekat anak dia. Tengok. Contoh, anak dia dekat masuk dalam longkang. Dia nampak anak dia tu, dia berlari kat anak dia, cari anak dia. Nak selamatkan anak dia, dia bunyi nyaw, 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 nyaw. Contoh. Ada sifat kasihan, belas kasihan ada. Nampak? Ni kita bersekutu dengan binatang. Dan kasih sayang dan lainnya. Yang lain daripada ilmu. Yang lain tak ada ilmu. Kita manusia saja ada ilmu. Binatang nak mengaji tak boleh. Nak mengaji tak boleh. Macam kita, alhamdulillah kita boleh belajar. Tapi dulu ada. Tapi binatang dia boleh dengar lah. Boleh dengar. Sebagai contoh dulu waktu di pondok dulu. Arwah Tok Guru apa tu Babelah Sarah. Suatu dia mengajar tu. Ada seekor kucing. Kucing tu dia duduk depan. Kucing betina.
Duduk situ dengar. Tapi yang peliknya dia cerdik lah. Kita tahu dia sifat cerdik tu ada pada binatang. Manusia pun ada cerdik, binatang pun ada cerdik. Nak kata Tok Guru duk mengajar tu dia boleh tunggu situ. Orang pakat gelak tengok. Nak kata kucing cerdik boleh dengar. Tok Guru duk mengajar hurai. Tok Guru kata mu faham ke tak ni? Dia tanya kucing tu. Tapi kucing dengar. Nak kata kucing tu dengar. Tengok. Manusia mengajar ilmu tu dia boleh dengar. Tengok. Nak kata binatang-binatang ni dengar. Walaupun sungguh pun kata mereka ni tak belajar. Tapi nak kata kucing tu waktu tu kita tengok tu dia boleh dengar. Yang pelik satu kepelikan bila Tok Guru kata wallahualam Tok Guru turun, dia pun turun juga. Dia pun turun juga. Nampak makhluk Tuhan. Binatang. Babalah Sarah ni keramat sungguh. Babalah Sarah ni dia ni dia orang tua dah meninggal lama dah ni cerita tu. Duduk kat atas tu kucing. Bila dia meninggal tu kucing pun ada pengganti dia. Mengajar pun dia duduk di situ juga. Lama kelamaan tengok hilang dah. Tak tahu mana. Kalau kitab Jawi muka surat 4. Kitab Jawi muka surat 4. Habis itu. Ni nak cerita kata bandingan dia kita ni dengan makhluk lain, kita ilmu ini hanya tertentu kepada manusia saja. Makhluk lain tidak ada ilmu. Adapun selain daripada ilmu, makhluk lain bersekutu dengan kita, nafsu dan sebagainya. Sifat garang ada pada binatang, sifat kasih sayang ada pada binatang. Kita makhluk pun ada. Tapi ilmu tak ada. Yang ada ilmu itu tertentu kepada manusia sahaja. Allahu Akbar. Baik, habis itu. Dan dengan itu ilmu tu ialah menzuhir Allah Ta'ala akan kelebihan Adam alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala melebihkan tu atasnya sekalian malaikat-malaikat. Atasnya atas Nabi Adam AS. Sebab tu Nabi Adam AS pada ketika dia turun daripada apabila Allah Ta'ala turunkan dia ke dunia, Nabi Adam AS dia minta ajar dua perkara. Ya Rabbi alimnil makasibah. Ya Allah, ya Tuanku, kau ajarkanlah aku akan ilmu yang bangsa usaha ikhtiar. Al-makasib. Bila Nabi Adam AS diturunkan, dia diturunkan ke dunia, Nabi Adam dia minta Allah Ta'ala ajarkan pada dia dua perkara. Ya Rabbi alimni al-makasibah wa alimni, dan ajarkan aku Allahumma shalli ajar wa alim, dan ajarkan aku tujma'u, yang menghimpunkan akan segala puji. Ajarkan aku akan satu puji yang boleh menghimpunkan segala puji. Satu ilmu kehidupan. Satu lagi dia minta macam mana dia nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara tu dia minta Nabi Adam AS. Lalu Allah SWT berfirman di dalam hadis kursinya, Kul salasan, katalah olehmu Nabi Adam AS 3 kali, Alhamdulillahi, kul salasan fi sabahin wa masain. Katakanlah wahai Nabi Adam AS 3 kali pagi dan 3 kali petang. Apa dia? Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Jadi puji itu melengkapi semua puji. Afdal. Dia panggil puji yang paling afdal. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi Adam AS mengucapkan Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Sebanyak 3 kali pagi dan 3 kali petang. Jadi dua tu Nabi Adam AS minta.
Satu ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan, makan. Cara nak makan lagu mana, nak guna macam mana, alat ni guna lagu mana. Tengok dalam surah Al-Baqarah. Habis itu. Kemudian. Dan dengan dialah, dengan ilmu tadi, menzuhir Allah Ta'ala akan kelebihan Adam AS. Atasnya. Atas Nabi Adam. Apa dia? Sekalian malaikat-malaikatnya malaikat Allah. Dan menyuruh ia Allah akan mereka itu malaikat dengan sujud baginya, bagi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati Adam. Tu. Sampai habis. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi para malaikat sujud kepada Nabi Adam AS. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu Adam fasajudu. Tak ingat ayat dia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Tu lain. Bukan tu. Wa qulna wa idh qulna lil tu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Malaikat iblis lah. Wa idh qulna. Tatkala berkatalah oleh kami bagi malaikat usjudu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Sujudlah kamu wahai malaikat li Adama, bagi Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka itu malaikat. Tu ayat Quran. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Kemudian fasajadu. Malaikat illa iblis aba. Malaikat iblis yang enggan, yang engkar. Wastakbara, ada sifat takabur. Wa kana minal kafirin. Iblis tu sebahagian daripada kufur. Tu dia. Baik, habis itu. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hanya sungguhnya. Ni pasal ilmu pula. Sifat kemuliaan ilmu. Dan hanya sungguhnya kemuliaan ilmu itu. Sebab apa? Dia katakan kemuliaan ilmu itu. Kerana ia ilmu itu jadi wasilah kepada takut daripada Allah Ta'ala. Bila kita ada ilmu, semakin banyak ilmu kita, semakin takut kita kepada Allah Ta'ala. Itu kena ingat. Itu kaedah kita. Apabila kita banyak belajar, apabila kita ada ilmu banyak, maka makin banyaklah kita takut kepada Allah Ta'ala. Cuba tengok kalau orang tak belajar. Orang tak ada ilmu. Dia tak takut pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Kadang-kadang tak semayang. Kadang-kadang tak jaga aurat dan sebagainya. Sebab apa tu? Sebab dia kurang ilmu. Dia tidak ada ilmu. Apabila dia ada ilmu, dia takut kepada Allah Ta'ala. Semakin banyak ilmu dia, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah ni nak cerita kata kemuliaan ilmu. Nak cerita ke kemuliaan ilmu. Baik. Kerana ia ilmu jadi wasilah. Apa wasilah? Perantaraan. Jadi perantaraan kepada takut daripada Allah Ta'ala yang istihqaq. Bukan wastihqaq. Yang mustahak. Tulis itu. Kitab tu Jawi ditulis yang wastihqaq. Tak tepat tu. Kalau dalam bahasa Arab dia kata likaunihi wasilatan ila taqwal lazi yastahiqqu. Maksudnya yang mustahak, bukan wastihqaq.
Kitab tu tulis apa? Kalau kitab Rumi tulis apa? Tolong bagi tahu saya. Kalau kitab Rumi tulis apa tu muka surat 7? Tolong tulis. Dekat kitab Jawi tulis yang wastihqaq. Tak tepat tu. Kitab Rumi dia tulis apa? Tolong seorang tulis. Kak Aini ke siapa ke? Boleh tolong tulis tak? Dia tulis apa kitab Jawi tu? Yang kita nak tu yang mustahak. Yang istihqaq dalam kitab Rumi. Yang sebenarnya kalau hak dobik ngaji dulu, yang mustahak. Yang mustahak. Mustahak. Kalau kitab Jawi ni wastihqaq, tak tepat. Kalau bahasa Arab yastahiqqu. Likauni wasilatan ila taqwa allazi yastahiqqu bi al-karamata 'inda Allah Ta'ala. Nak mustahak. Bukan istihqaq. Mustahak. Yang sebenar. Kerana ia jadi wasilah kepada takut kepada Allah Ta'ala tu yang sebenar. Kelayakan. Jauh. Bukan kelayakan tu kitab apa tu? Kitab Jawi apa? Kak ini. Apa kitab Jawi yang Kak ini pegang Jabal Muraqibnya? Dia tulis apa? Yang Jabal Muraqib tulis apa? Yang istihqaq ni yang mana? Yang mustahak. Yang sebenar. Tulis itu. Yang sebenar. Kenapa ada kelayakan? Yang kelayakan dengan dia. Kalau kata yang sebenar dengan dia ataupun yang layak, bolehlah. Tapi kelayakan tu tak berapa nak. Ayat tak apa nak sedap mana. Tu terjemah daripada Nur Ani Abu. Dia kata kelayakan. Betul? Nak ada kelayakan. Yang eloknya kita tulis istihqaq tu yang sebenar lah. Yang layak boleh juga. Tapi yang kelayakan tu tak apa nak sedap ayat dia. Baik. Jadi kerana ia ilmu tadi jadi wasilah perantaraan kepada takut daripada Allah Ta'ala yang istihqaq. Yang ni yang mustahak. Kelayakan kurungan. Maksudnya yang sebenar dengan dia. Tulis situ. Yang sebenar. Dobek situ. Yang sebenar dengannya akan karamah di sisi Allah Ta'ala. Allah, ilmu ni kadang-kadang boleh jadi karamah pada kita. Ilmu ni kadang-kadang dia boleh jadi kemuliaan. Itu karamah. Karamah. Maksudnya karamah ni kemuliaan. Yang main-main Jadi di sisi Allah Ta'ala tu, orang yang ada ilmu ni seolah-olah seperti karamah. Ada karamah, ada kemuliaan. Cuba tengok orang ada ilmu lagu mana. Orang hormat kita. Tengok kita para pelajar lah. Tengok tuan-tuan perempuan semua tengok. Bila tuan-tuan perempuan pergi belajar di masjid, ada tak orang nak kata apa? Bila pergi ke masjid bawa kereta tu, contohlah sebelum PKP lah. Kita pergi ke masjid, nak pergi mana tu? Nak pergi belajar. Orang tak kata apa. Tak ada orang nak kutuk kita, tak ada. Belajar. Dia kadang ada setengah orang tu dia terseduh sekejap, dia senyap. Belajar. Nak tak kata apa? Nak pergi mana? Nak pergi belajar. Okay. Dia tak cakap banyak. Bila ni, dia hormat. Dia jenis hormat. Dia tahu kita belajar soalan ada kemuliaan di situ. Orang belajar ni dia ada kemuliaan. Tak usah kita unsing. Tak usah kita susah hati. Kita belajar ni, dia ada kemuliaan di situ. Belajar kitab apa tadi? Orang tanya kita. Belajar kitab Pelita Penuntut. Nampak? Orang kata, dia tak kata apa, dia tak ada. Cuba kalau kita, selain kita cerita pasal ilmu. Tadi makan apa ni? Tadi beli apa ni? Tadi saya beli makanan. Mesti dia tanya balik, makan apa? Beli KFC. Sedap je. Lepas tu dia nak membawang tu. Pasal makanan tu. Tapi kalau bab ilmu ni, kalau orang yang ada ilmu tak apalah dia cerita balik. Tapi kalau yang tak ada ilmu ni, dia kata, nak pergi mana? Ada ilmu. Okay, tak apa. Sila. Kadang kita bisa dengar kan? Sila. Belajar, sila. Dia hormat pada kita. Sebab apa? Sebab kemuliaan ilmu tu sendiri. Sebab kemuliaan ilmu.
Allah Akbar Besar ilmu ni Membawang Ajarah Ayu. Ya betul. Tapi kalau ilmu ni jaranglah orang nak membawang Nak cerita pasal ilmu ada juga. Biasa kalau orang perempuan sama-sama perempuan ni, kalau cerita pasal ilmu tu dia orang kata ajib lah. Ajaib kita panggil. Hairan. Tapi kalau cerita pasal ilmu, ni kitab Musoli tu cerita pasal ni. Oh baru ni khatam kitab Bahjatul Madiyah, kitab Muafiq Masbuk. Oh apa kau belajar? Okey, lepas tu kita muzakarah. Jaranglah. Ada. Kita tak sangkal tapi nak kata jumpa pasal nak cerita pasal kitab ni jaranglah orang perempuan lah. Laki pun lebih kurang juga. Ada juga begitu Kadang-kadang orang cemuih nak dengar bab ilmu ni. Alah, sekejap sikit ilmu, balik rumah pasal ilmu. Dia ilmu tu ada kelebihan, ada karomahnya ilmu tu. Nampak tak? Kemuliaan ilmu tu ada. Tak rugi kita cerita kat orang, tak rugi. Hatta sekalipun kita cerita pada kawan-kawan kita, tak rugi langsung. Allah Akbar. Betul ilmu yang kata ilmu ni tinggi. Tu dia. Baik, tengok. Dan bahagia yang berkekalan sama-samanya ke selama-lamanya. Kitab tu bukan sama-samanya selama-lamanya. Selama-lamanya. Wasa'adatu al-abadiyatu. Kalau kita Arab. Ya betul. Seronok. Belajar sebenarnya seronok. Kita belajar lagi ilmu agama ni kalau tambahan. Dia ilmu agama dia tak habis. Kalau kita belajar ilmu akademik, kadang-kadang kita tahu dia punya level tu, kita tahu sampai dekat mana. Ilmu agama ni ngaji tak habis. Ambillah kitab fiqh ke tauhid kan dia ada semata-mata tinggi. Selama-lamanya betul. Kitab Jawi ni dia tulis sama-samanya, tak tepat selama-lamanya. Sebab tengok bahasa Arab ni, saya pegang kitab Arab sebagai rujukan. Baik. Dan bahagia yang berkekalan selama-lamanya. Seperti barang yang dikatakan, seperti perkataan yang dikatakan bagi Muhammad Ibn Hasan bin Abdullah akan suatu syair. Tengok. Jadi kita belajar ilmu ni, kita rasa bahagia. Tak percaya bertengok. Baik, siapa yang ikut saya ni kita tengok sejak PKP kita dah baca ni hujung bulan 11 itu. Ni dah hujung bulan 2 dah ni. 11, 12, 1, 2, 3 bulan dah kita dah buat kuliah ni. Rasa macam nak bahagia tak kita belajar? Ada tak kita punya pertambahan ilmu kita? Ada tak rasa tambah ilmu? Ada. Mesti ada punya. Kita duduk dengar tiap-tiap hari, tiap-tiap mingguan. Kelas kita pun kita buat 6 kali. Lepas tu ada yang bersungguh-sungguh belajar dengan ustaz lain bagus, belajar dengan guru lain, tambah lagi. Macam-macam. Jadi dia tambah ilmu. Dulu untuk ilmu untuk lulus peperiksaan. Betul. Yelah. Kerana kita tak nampak kan. Sekarang belajar untuk beramal. Sekarang ni belajar untuk kita beramal. Dan kita nak menambahkan ilmu kita. Itu je. Itu tujuan kita. Alhamdulillah 3 bulan kita belajar Duk kira-kira tu dah 3 bulan dah. Ini dah berapa bulan? 26. Ini 25 26, 7, 8 Banyak dah kita belajar. Alhamdulillah. Baik, tengok. Kitab pun dah sebuah dah khatam. Apa tu kat ni kak? Terjemah sendiri untuk kita ni. Jadi memang lain sungguh lah. Yang lain betul. Betul. Alhamdulillah. Tenang hati. Betul tenang hati Sebab dia ilmu kita belajar dengan berzikir lain tak sama. Akan datang disebut. Kita belajar dengan contoh kita berzikir. Aku tak mau belajar lah. Contohlah. Biar aku berzikir lagi bagus daripada belajar. Daripada mengadap handset, duk dengar kitab sejam, biar aku zikir sejam. Tak sama. Mana lebih lagi. Lebih kita belajar ni, lebih lagi daripada kita berzikir. Hak zikir sunat, hak ni wajib. Pahala besar mana? Pahala besar belajar. Nampak tak? Tak sama. Kita seronok sebenarnya kalau dapat tambah. Saya, Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi nikmat. PKP ni nikmat betul, nikmat besar. Saya dapat banyak baca kitab. Bukan nak kata apa, kita tak kata kat diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ni
Duk mengajar masjid kadang-kadang kita rasa kufur nikmat. Sebab apa kata kufur nikmat? Kadang dari segi peramalan kita kurang. Kadang-kadang kitab kita baca pun tak banyak. Tapi bila PKP tu alhamdulillah Allah Taala bagi saya baca kitab, alhamdulillah. Sehari dapat 7-8 buah kitab, dapat alhamdulillah. Bersyukur sangat. Walaupun kita rasa letih pun rasa letih memadai, kata berbaloi. Seseronok itu di antaranya lah kelebihan Allah Taala bagi ilmu ni Baik, tengok. Apa perkataan Muhammad Ibn Hasan Ibn Abdullah akan suatu syair? Ni syair. Asal syair ni bahasa Arab. Ta'lam fa'inal ilma zainul li ahlihi. Ni dah ada. Wa kun mustafidan kullu yawmin ziyadah minal ilmi wasbah fih. Ni dah ada bahasa Arab. Tapi tak apa, kita tengok kitab bahasa Melayu. Belajar olehmu akan ilmu. Sebab apa tu? Kerana bahawasanya ilmu itu perhiasan bagi empunyanya. Ilmu ni perhiasan kita sebenarnya. Ibaratnya ilmu ni, seperti kalau orang perempuan tu gelam mah tangan kat dia ni, pakai gelam mah ni. Ilmu tu macam perhiasan bagi kita dah. Kalau kita rasa gelam mah di dunia ni perhiasan bagi kita, ilmu tu perhiasan bagi kita. Allah Akbar. Tengok. Ta'lam fa'inal ilma zayyinun li ahlihi. Dalam bahasa Arab disebut. Hendak belajarlah kamu kerana sesungguhnya ilmu itu perhiasan bagi ahlinya, ahli ilmu. Kalau dalam bahasa Arab disebut. Allah Akbar. Bagi empunyanya ini bagi ahli ilmu. Satu. Jadi olehmu. Wakun. Jadi olehmu. Mustafidan. Tengok. Jadi olehmu menututi faedah. Tiap-tiap hari akan bertambah ilmu. Wakun mustafidan. Kullu yaumin ziyadatun minal ilmi. Soalan kata tiap-tiap hari kita tu bertambah. Bertambahnya daripada ilmu itu kerana ada faedah. Pulut dakak umpamanya bagi wanita. Ya, betul lah. Ibarat dia gitu. Ilmu tu perhiasan kita. Perhiasan seolah dia menghiaskan apa yang tak cukup tu. Dia hias sikit. Tapi kita tak nampak lah dengan mata kita, mata hissi kita ni. Tu dia, nampak? Tengok dia kata. Jadilah olehmu menututi faedah tiap-tiap hari akan bertambahnya. Bertambah tadi tu daripada ilmu. Jadi bertambahnya ilmu tu daripada bertambahnya faedah daripada ilmu. Wasbah. Wasbah ni bahasa Arab. Berenang olehmu. Ada dalam tu. Kitab saya tak jelas. Berenang olehmu di dalam laut. Segala faedahnya. Apa maksudnya? Apa maksud syair ni? Dia kata, berenang olehmu di dalam laut segala faedahnya. Dobek di tepi. Maksud kata berenang olehmu di dalam laut segala faedah ni dipanggil tashbih. Yakni mestilah belajar itu. Mestilah belajar. Ataupun kita, yakni mestilah bersungguh-sungguh di dalam belajar. Jadi bila kita belajar tu kena bersungguh-sungguh. Ibaratnya seperti berenang di dalam laut. Berenang olehmu di dalam laut segala faedahnya. Ambil faedah dalam laut apa dia? Ambil ikan ni, tangkap ikan ni sebagainya. Berenang. Kenal. Sebab laut kan luas. Laut ni luas. Diibaratkan seperti ilmu. Ilmu ni banyak. Carilah lah ilmu lagi. Cari ilmu tu dengan bersungguh-sungguh. Berenanglah ilmu. Pergi pusing habis lautan. Pergi. Ibarat dia gitu. Berenang sini, pergi. Ibaratnya, berenanglah ilmu. Di dalam laut segala faedahnya. Maksudnya, mestilah kita belajar ilmu tu dengan bersungguh-sungguh. Untuk mendapatkan faedahnya. Tengok. Untuk mendapatkan faedahnya. Baik. Habis itu
Ah, tuntut olehmu akan fiqh. Tengok dia kata fiqh pula. Fiqh ni ilmu fiqh. Tulis itu ilmu fiqh. Kalau kita Arab tu disebut ilmu fiqh. Baik. Untuk menghasilkan ilmu fiqh. Baik. Tuntut olehmu akan fiqh. Kerana fiqh terlebih afdal yang memimpinnya. Jadi ilmu fiqh itulah yang kerana fiqh itu terlebih afdal yang memimpinnya. Memimpin ilmu. Sebab tu kita kena ada ilmu. Betul. Berebut dan melumba dalam menuntut ilmu. Jadi dia kata tuntut ilmu akan ilmu fiqh kerana fiqh itu terlebih afdal yang memimpinnya. Memang betul. Syariat. Kalau kita tidak ada syariat, tak ada. Kita tidak ada sebagai panduan kita. Tengok panduan kita pagi-pagi apa. Bangun pagi, mandi. Bangun pagi, subuh, mandi. Sebelum subuh tu mandi dah. Itu sebagai panduan kita. Sebab apa nak sembahyang subuh. Itu panduan. Kalau tak ada panduan, tak boleh kita. Soalan ni dia macam disiplin lah. Kita kata macam apa? Jadual kita. Ibaratnya fiqh ni seperti jadual kita. Ada tempat rujukan kita. Soalan fiqh ni memimpin kita. Tu dia. Dan kelebihan. Mana tadi? Tuntut ilmu akan fiqh kerana fiqh terlebih afdal. Yang terlebih afdal yang memimpinnya kepada kebajikan. Yalah. Fiqh ni membawa kepada kebajikan. Apa dia? Contoh kita subuh pagi-pagi. Lepas pagi tu, sebelum subuh tu, solat sunat tahajud. Lepas tu habis tu, bila masuk azan, kita solat sunat subuh. Nampak tak? Dia membawa kita kepada kebajikan. Lepas tu semayang. Tiba-tiba pagi-pagi, pagi Jumaat pula dah. Semayang sujud sejadah. Contoh, untuk orang lelaki lah. Perempuan pun boleh buat, tak ada apa. Sunat. Jadi dia memimpin. Bila Jumaat, setiap Jumaat pagi, memimpin apa? Baca sunat sujud sejadah. Macam tempat saya ni, surau. Surau tempat saya ni, walaupun kuartus je, dia ada buat juga sujud sejadah. Alhamdulillah. Jadi ada pemimpin di situ. Ada yang memimpin. Kita ajar balik kat dia. Kadang-kadang setengah-setengah tempat ni, dia tak ada setengah orang tu, dia tak biasa dengan sujud sejadah. Ada setengah-setengah, bukan semua. Minoriti lah. Kadang-kadang ni tak biasa dengan, ada sujud sejadah. Yang saya terkejut ni, ada satu hamba Allah lah. Baru tak baru, tahun lepas jugalah. Jadi kita nak semayang. Kebetulan datang. Tiba-tiba tu ada orang tanya saya, Ustaz, ada pagi subuh ni ada orang semayang 3 rakaat, Ustaz. Oh, 3 rakaat. Saya kata. Dia kata 3 rakaat. Memang ada betul lah. Memang bukan ada betul. Memanglah buat 3 rakaat. Sujud sejadah. Sujud sejadah. Tapi budak orang muda lah. Orang muda Dia datang. Tak jadi nak semayang ni. Dia kata nampak 3 rakaat tu, dia turun balik. Dia ingat takut amalan dia takut dia ingat apa? Ni Syiah ke apa ni? Dia tak tahu. Nampak? Dia tak tahu. Ni di KL lah kita cerita lah. Ada satu surau lah. Bukan surau tempat saya ni. Jadi, dia tanyalah semayang apa 3 rakaat, dia kata. Kita cerita balik kat dia macam mana semayang 3 rakaat. Mula-mula Ustaz, dia kata, dia baca bismillah tak apalah. Tiba-tiba dia tu sujud tak apa. Dia bangun kedua tu. Lepas tu saya pelik lah. Lepas 3 rakaat tu, masa macam, dia pun ikut imam jugalah. Lepas Abang Peter mengadu lah. Dia kata, dia tak berhati nak semayang balik kat rumah 2 rakaat. Dia kata, apa imam semayang 3 rakaat? Memang ada. Berlaku. Berlaku. Dia kata 3 rakaat. Sedangkan tu sujud sejadah. Nampak nak cerita anak? Sebab dia tak tahu kata ilmu fiqh tu nak memimpinnya.
Dia tak tahu kata pada hari Jumaat tu sunat baca sujud sejadah dengan surah Al-Insan. Dia tak tahu. Oh gitu. Lepas kita cerita-cerita baru kita tahu. Oh bukan 3 rakaat dia kata bukan. Itu sujud sejadah. Allah, memang ada berlaku Itu nak cerita kata kita kena ada ilmu, kena ada ilmu. Baik. Tengok. Jadi tuntut olehmu akan fiqh kerana fiqh terlebih afdal yang memimpinnya kepada kebajikan. Fiqh ni membawa kita kepada kebajikan. Dan takutkan Allah. Apabila kita buat perkara-perkara sunat, semakin lama kita semakin takut pada Allah Ta'ala. Contoh, bulan Rejab. Kita puasa bulan Rejab lagi. Lepas tu dapat pula kelebihan. Bulan Rejab ni apa? Isnin Kamil lagi. Lepas tu Ayyamul Baid. Hari-hari puasa putih pula. Puasa putih buat pula dah. 3 hari berturut-turut. Khamis, Jumaat, Sabtu. Jadi, dia tambah amalan. Jadi, tambah amalan tu menambahkan kebajikan kita dengan sebab apa? Sebab kita ada pekah tadi. Sebab pekah telah memimpin kita ke arah kebajikan. Tu dia maksud dia. Habis situ. Dan terlebih betul yang betulnya. Jadi bila kita ada pemimpin ni, pemimpin kita pekah tu, puasa hari putih betul. Jazawiyah. Jadi bila kita ada sifat, bila kita kata pekah tu pemimpin kita, itu kita buat pekerjaan tu terlebih betul daripada yang betul. Itulah paling betul sekali. Bila ada pekah tu benar betul. Sebab dia syariat. Kita tak sangka, kita tak nafikan tauhid dan tasawuf dah. Itu ba'atikad. Tasawuf tu ba'hati. Adapun dia pemimpin dia tu, pekah kita tu. Secara zuhir, kita nampak, aku kena buat sepasuh sunat. Aku kena beramal zikir. Aku kena semayang sunat. Jadi benda tu semua, aku kena belajar. Tu pekah tu. Kita belajar tu. Baik, habis itu. Baik, tengok. Kita huwal ilmu. Baik. Kemudian dia kata, ialah ilmu yang menunjuk kepada jalan-jalan penunjuknya. Ialah fiqh. Tulis situ, dobit situ. Ialah fiqh. Haji Jaidin lama tak nampak. Baru ada dah. Ialah fiqh itu ilmu yang menunjuk kepada jalan-jalan penunjuknya. Jadi ilmu fiqh ni dikatakan yang menunjuk kepada jalan-jalan petunjuk. Soalan dia beri pada kita tu map petunjuk. Petunjuk apa? Contoh, okey. Harian apa kita? Pagi-pagi dah bangun dah. Nak sembahyang subuh. Lepas waktu subuh baca Quran. Lepas baca Quran, kita sembahyang duha. Itu petunjuk kita. Nampak memimpin kita. Lepas tu belajar. Lebih-lebih lagi hari Jumaat esok. Pagi esok. Banyak lagi hari Jumaat. Nak ziarah kubur dan sebagainya. Contoh betul sunat kita ziarah kubur pada hari Jumaat. Contohlah saya, Allah yarham ayah saya kubur dekat sini. Dekat Gombak ni. Jadi kita rasa lepas habis mengajar rasa nak pergi kubur hari Jumaat ambil syafaat hari Jumaat sunat. Bukan kata waktu hari raya je. Orang kata hari raya sunat pergi kubur. Tak juga, tiap-tiap Jumaat tu sunat pergi kubur. Puasa hari putih yang betul. Jadi sunat kita pergi kubur tu pada hari Jumaat. Hari lain pun boleh pergi juga, tak ada masalah. Tapi bila sunat hari Jumaat tu, dia kata besar kelebihannya. Hari Jumaat ni besar kelebihan. Ziarah kubur, sedekah, berselawat, memperbanyakkan selawat. Habis hari lain tak boleh selawat ke Ustaz? Boleh selawat, tapi nak cerita hari Jumaat tu, dia kelebihan di situ. Kita buat banyak. Habis sedekah yang lain tak boleh Ustaz? Boleh. Tapi kalau kita banyakkan sedekah Jumaat, lagi banyak pahala dia. Ziarah kubur lagi. Pergi ziarah kubur. Contoh.
Kemudian kita selawat lagi banyak. Buat perkara-perkara sunat pada hari Jumaat. Contoh malam ni malam Jumaat dah. Alhamdulillah kita dapat belajar. Kita dapat belajar. Saya seronok mengajar malam Jumaat. Kalau dulu di pondok tu malam Jumaat belajar juga kami. Saya boleh bawa ni dekat, boleh ziarah dah. Kubur di koperasi polis tu. Di Taman Batu Muda tu dia dah buka dah. Saya lah pergi seminggu lepas dengan 2 minggu lepas tu boleh masuk dah. Alhamdulillah lah. Pergi kubur. Lepas pergi kubur tu, ambil pahala sunat pergi depan kubur. Baca. Zikir. Qul Allah 70 kali. La ilallah 100 kali. Kita buat tahlil. Tahlil buat 100 kali. Lepas tu baca Qul Hu 70 kali. Tak lama. Bukan lama pun. Bukan sampai sejam. Tak sampai sejam. 15 minit, 20 minit. Habis lama. Terik dah tu. Kalau kita tengok tu kadang, Ustaz, kalau kubur Jumaat tak ada orang, Ustaz. Bukan kita nanti ada orang. Orang kita nak pergi kubur, tengok ramai orang baru nak pergi. Bukan gitu, pergi ayat ramai orang pergi, sedap sikit tengok ramai orang. Tak. Memang Jumaat tak ada orang pun, orang kerja. Tapi siapa yang ada kelapangan, dia tak kerja, boleh pergi Jumaat, tak ada masalah. Kalau ada saudara mara ke, ataupun orang tua dia ke, boleh pergi, tak ada masalah pun. Kalau dekat lah, Kalau macam mak bapak yang meninggal lama dah duduk kat kampung tu lain, tak boleh nak pergi. Kita hadiahkan Fatihah pada dia. Kita baca Yasin untuk dia malam Jumaat. Tak ada masalah. Itu semua amalan-amalan kita. Amalan kita buat tu. Yang penting amalan kita hadiahkan. Bacaan tu. Baik, habis. Tengok. Ialah fiqh ilmu yang menunjuk kepada jalan petunjuknya. Lagi pula, ialah fiqh itu kota yang bukan kota tu. Nanti Ustaz. Dia kata kota ni. Pagar tu. Kota. Pekah, ialah pekah tu kota yang mensangkakan. Mensangkakan daripada sekalian kesusahannya. Jadi pekah tu pula ibaratnya seperti kota. Seperti pagar. Ustaz, Qul huwallahu tu ahad berapa kali? 70 kali. Sunat kita baca tu 70 kali. Sekejap je. Pergi kat kubur tu, bismillahirrahmanirrahim. Kira sekejap je, tak lama. Tak sampai 15 minit. Paling susu pun 20 minit lah. Kota betul. Yang menyangka. Jadi gini. Ialah kota yang mensangka. Soalan kata memagar lah. Ialah fiqh tu nak memagarkan kita daripada sekalian kesusahan. Kalau orang perempuan seorang tak payah pergilah. Tak apa, tak payah pergilah. Menyangkakan lah, sangka lah. Jadi kota yang mensangka. Kalau kita Jawi tulis mensangka. Maksudnya dia nak memagar lah. Jadi soalan kata fiqh itulah sebagai kota nak memagarkan daripada sekalian kesusahan. Sangkar, betul. Bukan menyangka kita Jawi jangan main. Sangka. Mensangkakan daripada sekalian kesusahan. Jadi fiqh ni tak boleh buat 1 kali elok lah. Tak boleh buat 1 kali. Jadi tu tahlil 100. Lepas tu kita buat 70 kali Qul Hu. Lepas tu doa tak apa dah. Kalau rajin buat baca Yasin. Buat tahlil sikit. Lepas tu buat Qul Hu. Kalau kami di pondok gitulah. Tok Guru ajar. Kalau pergi kubur tu dia baca Qul Hu. Tok Guru saya dulu pernah datang KL. Dia pergi kubur ayah saya. Dia baca Qul Hu 70. Kita tanya, saya ni dulu tak tahu. Kita tahu, kita tanya. Dia betul kurang selamat. Korang perempuan tak payah pergilah. Ni cerita orang lelaki lah, orang lelaki. Kalau perempuan ada anak dan sebagainya, kalau anak tak kerja tu bolehlah bawa. Anak lelaki ke kan. Kalau 2-3 perempuan tak selamat dia. Yalah, hari Jumaat ni bukan orang tahu nak pergi kubur kan.
Saya pergi baru ni pun, pergi kubur pun tak ada orang pun, kosong, tak ada orang. Sebesar-besar kat Batu Muda tu banyak bukan ada orang. Sebab hari Jumaat orang kerja. Kalau di rumah macam mana Ustaz? Tak ada masalah. Kita hadiahkan bacaan Fatihah. Tak ada masalah. Hadiahkan baca Fatihah, kulhu dan zikirlah Allah kepada pada ibu anak ayah kita lah. Hadiahkan pahala bacaan tu. Tapi kata setengah ulama bahas juga, kalau pada ibu dan bapa, tak perlu kita hadiahkan terus sampai. Apa-apa amalan kebajikan kita buat, pahala tu terus sampai. Adapun selain daripada keluarga kita, ada kawan kita ke, itu kita kena niat hadiah. Ulama bahas, itu kena niat hadiah. Kata setengah ulama tak kena sebut juga nama ayah dan ibu kita tu kita hadiahkan. Kata setengah ada juga kata begitu. Ala kuliah ada khilaf di situ. Tapi nak kata sampainya hadiah bacaan kita kepada orang tua kita. Habis itu tengok. Sikit kena habis. Sebab apa boleh kata PK itu ialah kota yang mensangkakan daripada sekalian kesusahan. Jadi kena ingat, PK ni nak menjaga kita, nak memagar kita. Nak menyelamatkan kita daripada sekalian kesusahan. Kalau ada ilmu PK ni, eloknya, dia dapat memagar daripada sekalian kesusahan. Ya betul, Hajar Sharifah, betul. Sebab apa tu? Kerana seorang yang alim pada fiqh yang waraknya terlebih susah atas syaitan daripada 1000 abidnya. Tengok. Kalau bahasa Arab kata fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitan min alfin abid. Kerana sesungguhnya seorang faqih saja. Kalau kita alim fiqh, orang faqih seorang saja, lagi pula yang warak dia. Warak ni maksudnya tarkus syubhat. Warak dengan mana tarkus syubhat, meninggalkan akan segala perkara syubhat. Itu panggil warak. Bukan kata tunduk tu warak, tunduk waraknya. Orang ni warak sungguh. Tunduk sungguh, tunduk dia warak. Itu bukan warak. Tak ada warak kawan ni. Pakai kereta besar Mercedes tak warak. Dah bukan gitu. Warak bukan tilik pada zuhir. Warak tu sifat hati. Dia meninggalkan perkara syubhat. Kita bukan tahu dia tinggal syubhat ke tak. Tiba-tiba kita kata orang ni tak warak ni. Allah, tak warak. Rumah besar, warak apa ni? Tunduk mata tapi mata duk melilau. Tunduk tu bukan nama warak. Dia warak ni dipanggil tarkus syubhat, meninggalkan perkara syubhat. Kerana seorang yang alim pada fiqh yang waraknya terlebih susah atas syaitan daripada 1000 abidnya. Tengok apa maksudnya. Jadi syaitan syaitan ni terlebih susah. Terlebih bersangatan. Orang yang faqih, yang warak lagi, itu terlebih bersangatan. Kalau disebut dalam syarah dia kata oh selamat. Yang ni ai mujtaniba anil haram. Warak tu maksudnya dia menjauh dari segala haram. Asyaddu ala syaitan min alfin abid, ini ghaira faqihin. Orang 1000 abid. 1000 hamba yang tak faqih. Orang yang faqih tu, dia terlebih baik daripada 1000 abid. Terlebih baik daripada 1000 hamba. Abid tu 1000 hamba. Orang, tengok orang faqih. Dia tu, warak pula. Dia terlebih bersangatan daripada syaitan. Tengok. Yang ni, kekal ni faqih dia tu. Dan kehidupan fakir itu terlebih bersangatan dan terlebih marah di atas syaitan. Syaitan ni marah. Marah daripada kekalnya 1000 abid. Kalau sebut dalam kitab. Jadi syaitan ni dia marah. Kalau ada orang fakir seorang, syaitan marah dah.
Dia marah tu lebih daripada 1000 abid. Kalau 1000 abid ni, syaitan tak marah mana? Kalau seorang abid ni tak marah mana? Tapi kalau seorang faqih, syaitan marah. Dia tak suka. Dia tak suka kita belajar ilmu. Dia tak suka kita menuntut ilmu fiqh. Tidak habis itu. Maksudnya belajar olehmu. Tu depan tu ada dah. Depan tu. InsyaAllah tersambung lagi minggu depan. Maksudnya belajarlah olehmu dan menuntut olehmu akan ilmu, kerana maksudnya ilmu itu jadi perhiasan bagi orang yang bersifat dengan dia. Ni akan datang dia nak terjemah untuk kita pula syair tadi tu. Syair tu tulis bahasa Melayu dah. Saya dah terangkan dah. Ni dia terangkan balik. Takut-takut kita tak faham. Baik. InsyaAllah tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah dan ibu sekalian, InsyaAllah tersambung lagi minggu hadapan pada hari yang sama dan waktu yang sama dalam pengajian kita pada malam Jumaat. InsyaAllah, kalau boleh kita istiqamah kitab kita ni insyaAllah. Jadi sekadar itu saja, tuan-tuan, perempuan, ayah dan ibu sekalian. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adata ad-darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا كثيرا. Alhamdulillah, insyaAllah.